شيع وأصولهم وفروعهم ومن ينتسب إليهم أجمعين. شيع لله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ولا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المستغفرين واجعلنا من المتطهرين واجعلنا من الموحدين واجعلنا من المخلصين له الدين واجعلنا من العارفين واجعلنا من عبادك الصالحين واجعلنا من المتقين. اللهم أحينا بحياة العلماء وأمتنا بموت الشهداء. آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kita sambung muka surat 9. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif wal muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa barakatuh. Amin ya Rabbil Alamin. Qala musannif, dan lagi sabdanya pada hadis kursi, ya bani Adam, maritu falam ta'udni. Artinya, hai anak Adam, aku sakit, maka tiada engkau ziarah akan daku. Artinya hati hadis kursi itu, adakah tiada engkau ketahui akan bahawa sungguhnya aku jadi akan fulan itu, jadi aku jadikan seseorang itu, aku jadi akan fulan itu, yang aku jadikan akan seseorang itu tempat bagi setengah perbuatan aku. Oh, buka silap kita. Dia tu mutafakkirin. Muka soal. Tiga. Tak mana? Dalil yang bahasa akliyah. Kitab Hidayatul Mutafakkirin.
Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif wal muallif rahimahullah ta'ala. Wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa barakatihi amin ya rabbal alamin. Qala musannif, keduanya dalil yang bangsa akliyah. Baik, dulu dia kata dalil ni ada dua jenis. Yang pertama dalil naqliyah. Yang kedua dalil aqliyah. Dalil naqliyah iaitu dalil naqal. Naqal maknanya ambilan, iaitu dalil yang diambil dari Quran dan hadis. Itu namanya dalil naqliyah. Yang kedua namanya dalil aqliyah, iaitu dalil akal, iaitu dalil yang logik dengan akal. Contohnya kita kata apa? Apa dalil Allah itu ada? Dalilnya ada alam ini. Apa pasal hang kata alam ini dalil kata ada Allah? Kerana alam ini sentiasa berubah-ubah. Pokok tadi dia musing sana, dia musing sini, dia bergoyang sana, dia bergoyang sini. Angin sana dia tiup sana, dia tiup sini. Tadi panas, sekarang sejuk. Tadi sejuk, sekarang panas. Tadi dah minum, dah hilang dahaga, air dia dahaga balik pula. Tadi dah kencing, dah nak terberak pula. Tadi mandi dah sejuk dah, sekarang dah kena panas. Dah keluar peluh, panas balik. Kereta tu dulu beli berkilat, sekarang dah berkulat. Apa lagi? Dulu anak tu kecil, sekarang dah besar. Yang seorang lagi dah nak mati, dah tua. Kan semua tu berubah. Perubahan-perubahan tu dalam bahasa Arab disebut arad. Ain ra dot. Arad. Ain ra dot. Aradun. Maknanya perubahan. Jadi alam ini sentiasa mengalami perubahan, berubah. Dalam bahasa Arab dia kata apa? Arad, ain radat, bukan arash. Arad. Jadi orang kata apa dalil Allah Taala ada? Ada alam ini. Apa maknanya? Maknanya lah alam ini sentiasa berubah-ubah. Sentiasa berubah-ubah. Tadi kita duduk dekat dom, kan duduk kat surau. Lepas tu lagi duduk kat asrama. Lepas tu mai duduk kat jamban. Lepas tu pergi duduk bilik makan. Lepas tu makan. Lepas tu tidur. Lepas tu makan. Lepas tu tidur. Lepas tu makan. Lepas tu tidur. Mengapai dah. Lepas tu mengapai pula. Sikit. Tidur banyak. Lepas tu makan. Tidur. Kan? Kan berubah semua tu. Berubah. Tadi pakai baju putih. Sekarang dah pakai baju kelabu. Itu semua berubah. Berubah tu namanya apa? Akil balik. Berubah tu namanya apa? Arad. Jadi siapa yang mengubah tu? Bukanlah berubah sendiri. Bukan berubah sendiri. Yang mengubah tu ialah wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menjadikan kamu dan Allah yang menjadikan segala perbuatan kamu. Allah jadikan pokok, Allah yang menggerakkan pokok tu. Allah menjadikan kita, Allah yang menggerakkan kita. Tadi kita berjalan, sekarang kita duduk. Tadi kita tidur, sekarang kita mengaji. Itu namanya apa? Dalil kata Allah itu ada alam ini. Alam ini menunjukkan ada Allah. Maka logik lah kalau kita kata
alam ini bergerak sendiri. Logik ke tidak? Jadi orang kata, orang ahli falsafah zaman dulu ni, dia kata alam ini semula jadi. Alam ini semula jadi. Mana kata jadi dengan sendiri. Angin tu bergerak, dia gerak sendiri. Air tu bergerak sendiri. Kita bergerak sendiri dengan kuat yang ada pada kita, dia kata. Habis kenapa meja tak bergerak? Kenapa rumah tak bergerak? Oh, dia kata hak tu yang kita buat. Yang kita buat tak bergerak. Habis tu pokok siapa buat? Takkan nak jadi dengan sendiri. Pemikiran dia dangkal dan mengatakan ada alam ini jadi dengan sendiri. Alam semula jadi, dia kata. Adalah pendapat ahli falsafah yang sesat lagi menyesatkan. Dolalah. Jadi tak masuk akal pada akal orang yang sehat wal afiat, yang cerdik lagi bijak, mengatakan alam ini jadi dengan sendiri. Dia bergerak tu semula jadi. Dia bergerak tu sebab tabiat dia. Siapa jadikan tabiat tu? Kalaulah dia jadi dengan sendiri, kita tanya dia, kenapa orang Islam dia lahir anak dia jadi Islam? Bukanlah dia Islam dengan sendiri, pasal mak ayah ajar dia pula. Anak orang kafir pula, pasal apa lahir-lahir jadi kafir? Bukan dia jadi kafir dengan sendiri, mak ayah dia ajar dia. Ada yang jaga dia, ada yang ajar dia, ada yang gerakkan dia. Ada yang gerakkan dia jadi kafir. Ada yang gerakkan dia jadi Islam. Ada yang geraknya jadi, ada yang gerakkan dia dari tidur kepada jaga. Yang tidur tu cepat jaga. Nanti ada orang gerak dengan besi biru, mau kena kepala. Baru kau tahu tidur siang malam. Zikir slow. Sehari dia gelak tu, dia dengar satu alam, dengar sampai ke cakrawala, sampai ke cakra padat. Ngaji sengguk paburu meletup. Baik. Kawan sebelah tepuk belakang Upat dengan guru slow, pung Upat sekali. Guru slow lagi syok tidur dia. Bubur Upat kat belakang. Setok sikit. Sambil tengok kita, sambil tengok kawan sebelah tidur apa. Baik, esok tanya tak tahu. Berujian tauhid kosong pada suatu. Tu dia malu. Baik. Jadi tu makna kata alam ini menjadi dalil kata adanya Allah dengan sebab bergeraknya alam. Maka bergerak alam itu dikatakan dalil adanya Allah dengan makna alam tak akan bergerak dengan sendiri, melainkan digerakkan oleh sesuatu. Maka sesuatu itu ialah Allah Ta'ala. Macam kita beli kereta. Kereta tu tak boleh start sendiri dia, dan dia tak boleh jalan sendiri dia, melainkan ada yang menggerakkan dia, yang menghidupkan dia, kemudian yang memandunya. Jadi alam ini dipandu oleh Allah. Alam ini digerakkan oleh Allah. Kita ni diremut oleh Allah, dan kita hanyalah menjalani takdir Allah. Itu kata dalil akal. Ya, dalil akal, dalil yang logik dengan akal. Baik, habis.
Keduanya dalil yang bahasa akliyah, iaitu seperti engkau kata bermula berubah-ubah yang maujud pada alam, berubah-ubah yang maujud pada segala alam ini. Berubah-ubah iaitu arad itu, iaitu menunjuk ia atas baharunya, yakni atas bahawasanya alam ini baharu, tidak qadim, bukan semula jadi. Ya, baharu maknanya tidak qadim dan bukan pula semula jadi. Alam ini baharu, tidak qadim dan tidak pula semula jadi. Bahkan alam ini dijadikan oleh Allah dan ditakdirkan oleh Allah, ditadbir dan digerakkan oleh Allah. Baik, habis. Dan demikian berubah-ubah itu, yakni arad demi arad itu, perubahan demi perubahan itu, dengan tergagah atasnya, dengan tergagah, yakni dengan dikuasai oleh sesuatu, iaitulah Allah, dengan dalil berulang-ulang ia, dengan dalil berulang-ulang ia, maknanya bersilih ganti keadaannya, berulang-ulang bersilih ganti keadaan dia. Tadi dia sejuk, ni dia panas, lepas tu dia sejuk balik. Tadi dia tidur, lepas tu dia jaga, lepas tidur dia jaga. Allah jadikan dua perkara yang saling berlawanan. Tidur, jaga. Sejuk, panas. Lapar, kenyang. Ngaji, malas. Dua, tu. Putih, hitam. Kelabu, asal. Kelabu asal. Itu semua Allah Ta'ala yang jadikan. Perkara yang berganti-gantian. Siang, malam. Wahabi, Syiah. Betul. Sesat, betul, ya. Sesat, sebenar. Ad-dalalah, al-haq. Iman, kufur. Itulah dia. Allah jadikan dua saling berpasang-pasangan. Lelaki, perempuan. Tua, muda. Bangang. Dengan kata bangang tu Allah jadikan, tak boleh. Bodoh siapa jadikan? Jangan kata bodoh tu Allah jadikan, tak boleh. Walaupun benar pada hakikatnya. Pasal apa jadi? Jahat adab dengan Allah. Bodoh, bangang, biol, bahlul, jangan sebut kata dari Allah. Kita sebut apa? Itu adalah dari diri manusia itu sendiri. Kita kata kerana dia malas. Sebab itulah dia jadi bodoh, sufaha dalam bahasa Arab. Jadi benda-benda yang tak baik jangan dibahasakan dari Allah. Jadi apa? Jahat adab. Jadi hendaklah kita membaik adab dengan Allah dengan mengatakan yang buruk, yang keji, yang hina, yang tak disuka oleh nafsu itu dari kejahatan manusia itu sendiri. Bima kasabat aydiyan nas. Bukan dengan jangan kita kata walaupun betul jadi pada Allah, tapi jangan disebut dari Allah. Pasal jadi jahat ada. Demam dari siapa? Demam hakikatnya dari Allah, tapi pada adab jangan kata dari Allah. Kena kata apa? Dari diri sendiri. Jadi Allah Ta'ala kata apa dalam Quran? Tak kala Nabi Ibrahim bermunajat dengan Allah Ta'ala, Nabi Ibrahim kata, dan apabila aku sakit, Allah lah yang menyembuhkan aku. Sembuh dia kata Allah, yang sakit dia kata dia. Nampak?
Dia tak kata Allah yang menyakitkan aku, Allah lah yang menyihatkan aku. Dia tak kata lagu tu. Sakit dia kata, dan apabila aku sakit, wa idza maridtu wa idza maradtu, apabila aku sakit, wallahu yashfin, Allah lah yang menyembuhkan aku. Itu adab, sempurna adab. Ni kita ni tak konon-konon warakna lah, Allah dia yang bagi, dia lah sembuhkan, dia yang bagi sakit ni, dia lah yang menyembuhkan. Sabar je lah. Tu namanya bodoh je lah. Tu namanya bodoh. Bodoh tauhid. Jangan marah. Dalam Quran sebut sufaha. Orang tak bertauhid ni dia sebut sufaha, bodoh. Quran kata, bukan saya kata. Buka surah Baqarah, tengok tafsir dia. Betul tak? Orang tak mentauhidkan Allah ni namanya orang-orang bodoh. Orang ni kata bodoh marah. Kau ngaji tak kau? Berkata bodoh marah. Nak kata apa kat dia? Itulah dia. Ngaji. Jangan biarkan diri di dalam kebodohan. Jangan biarkan diri dibelenggu di dalam kejahilan. Dunia dikatakan bodoh, kita dah marah, sakit hati. Mati besok kena siksa, bukan sakit hati, sakit seluruh tubuh. Nak biar lagu tu. Jadi sebelum kita sakit di akhirat, baiklah sakit sikit kat dunia tak apalah. Apa dia, bangun awal, luangkan masa, tekun untuk mengenal Allah. Mengenal Allah ni bukan hanya dengan ilmu. Mengenal Allah bukan hanya dengan ilmu. Mengenal Allah ni dengan rasaan di mata hati. Ilmu tu hanyalah teori sahaja. Ilmu hanyalah teori sahaja. Cara-cara, kafiat, kaedah, itu kata teori. Yang dikatakan tauhid itu jadi orang al-muwahhid, iaitu orang yang kedapatan di mata hatinya idrak akan kewujudan Allah. Idrak ni apa dia? Kedapatan di mata hatinya ataupun ketimbulan di mata hatinya rasa sungguh ada Allah, hingga timbul rasa al-khauf dan ar-raja dan hubbul ibadah. Timbul rasa takut pada azab, timbul rasa harap kepada rahmat, dan rasa kasih beribadah. Itulah dia kesan daripada percaya akan kewujudan Allah. Kalau percaya saja tapi tak ada kesan itu, bermakna belum lagi kukuh tauhidnya. Itu baru peringkat pertama orang yang idrak, orang yang mentauhidkan Allah. Belum lagi sempurna tu. Timbul rasa takut dan harap dan kasih ibadah tu bukanlah peringkat tinggi. Itu baru permulaan menuju taqwa Allah. Permulaan menuju taqwa Allah. Kalau itu pun tak adalah taqwa. Jadi sebenar-benar amalan bukanlah banyak membaca. Sebenar-benar amalan bukanlah banyak menggerakkan sesuatu perbuatan ibadah. Sebenar-benar amalan ialah ingatan hati kita kepada Allah. Kalau kata bacaan, kalau kata gerakan, orang Wahabi pun membaca, orang Syiah pun menggerakkan, orang Mu'tazilah pun membaca, orang Mu'tazilah, orang Jabariyah, orang Qadariyah pun dia tak sembahyang, dia tak wirid. Baca juga, sembahyang juga, wirid juga, ibadah juga, korban juga, sembelih juga lembu dia. Kita sembelih lembu, dia sembelih unta. Lagi besar. Dia pun buat haji. Nampak? Dia pun menderma, dia pun berjihad, berperang dia. Tapi semua tu adakah dinilai?
Innallaha yanzuru walakinallaha yanzuru ila qulubikum. Tapi Allah memandang, menilik pada hati kamu. Hati itu ada tauhid ke tidak? Hati itu ada kesedaran hidup bertuhan ataupun tidak? Sebenar-benar zikir ialah ingatan kepada Allah di mata hati. Adapun zikir lidah itu adalah jalan pertama menolong menghidupkan hati. Maka natijah dia ialah bagi hidupkan hati. Ibaratnya gini, kita zikir la ilaha illallah, kita solat, baca Quran, selawat tu umpamanya seperti kita start kereta. Gerak lagi. Tak bergerak lagi, itu pun start enjin. Cek tak mau hidup. Siapa ni? Bateri kong. Oh, ilmu tauhid dia. Tak ada. Macam mana hidup? Tukar bateri. Dah tukar bateri, cek lagi. Tak mau hidup juga lagi. Cek. Oh, minyak habis. Mak, tasawuf dia tak ada. Nak menggerakkan dia tu tak ada. Yang adanya pekah dia. Apa dia? Kereta lawa. Woi, jubah lawa, sorban lawa. Tauhid tak ada, tasawuf tak ada. Bateri kau, minyak habis. Nak menggerak kereta tu guna. Betul tak? Bubuh minyak, bateri dahulu, barulah molek jalan kereta tu. Aksiden pula, langgar lori balak, boom, pium, terbakar. Boom. Apa dia? Dia dah ada ilmu, dia dah ada tauhid, fiqh, tasawuf, cantik semua. Tapi salah jalan. Dia tak ikut hudan lil muttaqin. Dia ikut apa? Dia ikut walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum, hatta sehingga mengikut olehmu akan mereka itu, agama mereka itu. Dia ikut Yahudi Nasara punya. Ilmu ada lah, tauhid ada, ilmu tauhid ada, ilmu tasawuf ada. Tapi dia ikut Yahudi Nasara, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Dalam solat yang dia baca, luar solat itulah yang dia ikut. Dalam solat rumah baca solat. Wah, tu mak lazim kalimi musaqqal. Kena baca 6 harakat, marah orang baca 3 harakat. Marah dia. Oi, marah semua dia. Tiba-tiba hak tu yang dia ikut. Siapa tu? Bukan orang sini, orang tempat lain lah. Antum semua ni bagus. Warak-warak belaka, cuba tengok. Ngaji pun tunduk je. Pasal apa? Tidur. Zikir pun tu tak nampak pun. Baru sehari dia sembang pun menjerit kuat pula. Zikir selalu. Kalau zikir kuat, sembang pun kuat, tahan ada dua kuat. Ni zikir tu tak bunyi apa. Sembang kuat lah. Bukan antum orang lain lah. Ni orang planet Maris. Faham tak? Zikir slow, zikir kuat sikit. Zikir slow, jerit kuat. Zikir. Habis. Iaitu menunjuk atas lemahnya dan kekurangannya. Maknanya tanda lemah alam ini dan maha kekurangan alam ini, dia itu tergagah. Apa tergagah? Digagahi. Maksudnya dia itu majbur, keterpaksaan menuruti takdir Allah. Allah takdir dia bergoyang-goyanglah pokok tu. Allah menggerakkan dia bergoyang-goyanglah. Dia tak boleh nak tadbir diri dia sendiri. Macam kita tak boleh tadbir diri kita sendiri. Allah yang mentadbir. Itu namanya tergagah. Dalam bahasa Arab dia sebut majburun. Majbur, mim, jim, ba, waw, ra. Majburun, jabar. Al-jabbaru. Tu
Tuhan yang maha gagah. Kita ni majburun, yang digagahi, yang dipaksai. Jangan tengok muka saya, ambil pegang pen, jangan malas nak menulis. Besok tanya apa maksud majburun, dia kata Korea Selatan. Dia tanya apa makna majburun? Ya, tak dengar dia sembang dalam kelambu. Dengar apa makna majburun, Azim? Yang digagahi. Kuatlah sikit suara tu, macam suara anak dara. Baik, habis. Jadi kita ni majburun. Allah tu jabbarun, Tuhan yang maha gagah. Kita ni yang digagahi, yang digerakkan, yang diaturkan, yang ditadbirkan, yang diperintahkan oleh Allah. Jadi kita ni maha lemah. Tu kata lemah dan kekurangan tu. Jadi tanda kita ni lemah, kita digagahi oleh Allah, dipaksa oleh Allah, digerakkan oleh Allah. Kita tak boleh gerak sendiri. Gerak kita digerak oleh Allah, bukan gerak sendiri. Gitu. Baik, habis. Itulah tanda tanda kita ni hamba dan ada Tuhan kita namanya Allah. Kita adalah hamba, Tuhan kita ialah Allah. Kita ni abdun, Allah tu ilahun. Ana abdun jahilun wa anta ilahun alimun. Aku hamba-Mu yang, aku hamba Allah yang jahil, dan engkau ya Allah Tuhan yang maha alim. Baik, habis. Bermula tiap-tiap yang baharu dan yang lemah dan yang kekurangan, iaitu menunjuk ia atas ada orang yang membaharukan dia, yakni yang mengubah-ubahkan dia. Yang membaharukan dia, yakni yang mengubah-ubahkan dia, dan yang menjadi akan dia lemah dan kekurangan, yang bersifat ia dengan segala sifat kamalatnya, yakni yang menjadikan kelemahan, kekurangan kepada makhluk itu ialah Tuhan yang bersifat kamalat. Apa sifat kamalat? Sifat kesempurnaan. Kamalat makna kesempurnaan. Dan qadimah. Apa qadimah? Iaitu Tuhan yang tidak ada mula bagi adanya. Yang qadimah maknanya yang tidak ada mula bagi adanya. Zatnya tak ada mula, sifatnya tak ada mula, asma'nya tak ada mula. Ada pula orang cerita dalam ceramah, saya dengar lah, tak kena ni, kok dengar tolong jangan diikut. Dia kata Allah Ta'ala jadikan dirinya, kemudian dia namakan dirinya Allah. Apa cerita ngaji lagu tu? Allah jadikan dirinya, kemudian dia namakan dirinya Allah. Apa cerita ni? Allah jadikan dirinya sendiri. Mana Tuhan ni asalnya tak ada, lepas tu dia jadikan diri dia. Bermakna tidak qadim lah Tuhan tu. Ini ilmu sesat ni. Allah ni qadim. Qadim maknanya ada, dia tidak ada mula bagi adanya. Bukan ada yang menjadikannya, dan tidak pula dia menjadikan dirinya. Allah itu qadim dengan makna Allah tidak ada mula bagi adanya, dan tidak pula dia itu menjadikan dirinya. Ada pula yang kata Allah itu qadim, kemudian dia menamakan dirinya Allah. Apa lagu tu? Bahasa tu menunjukkan nama Allah itu tidak qadim. Pasal apa? Dia baru jadikan. Dia menamakan dirinya Allah, belum tu tak ada nama.
Mengarut. Ada dalam YouTube, carilah sendiri. Tak mau sebut nama siapa. Masa nak cerita, kalau dengar hak macam tu salah. Tu bukan tauhid tu. Tu namanya mulhid. Ya. Wajib kita i'tiqad Allah itu qadim pada zatnya, pada sifatnya, pada asma'nya. Pada dirinya, pada sifatnya, pada nama-namanya. Zat Allah qadim, sifat Allah qadim, nama-nama Allah pun qadim. Nama Allah tu pun qadim lah. Kalau dia kata dia menamakan dirinya Allah, bermakna dia baru namakan dirinya Allah. Belum tu belum nama Allah. Betul nama apa? Nampak tak? Itu kesesatan orang. Dia macam keling pula. Aku suka buat nama. Keling ni ada 3 Tuhan. Bukan keling tu ada 3 Tuhan. Dia percaya Tuhan tu 3. Kepercayaan bodoh. Satu nama Siva, satu nama Vishnu, satu nama Brahmi. Itu namanya Trinities. Kepercayaan Tuhan 3. Macam Kristian juga. Tuhan Father, Tuhan Mother, Tuhan Son. Son of God. Siapa dia? Nabi Isa. Ini kepercayaan sesat. Trinities. Begitu juga dengan Wahabi. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma' wa sifat. Semua tu berbeza antara satu sama lain. Lebih kurang Wahabi. Sebab tu ada setengah ulama kata Wahabi ni fasik. Dan tapi ada ulama kata terkeluar dari Islam. Sebab fahaman tauhid 3. Fahaman tauhid 3 ajaran Wahabi ni boleh membawa kepada syirik. Wal-iyazubillah. Itu kami yang baca kitab Durun Nafis, kitab Martabat 7. Dia kata Allah Ta'ala tu 3? Apa dia? Tauhid zat, tauhid sifat, tauhid asma', tauhid af'al. Baik. Beza dia antara tauhid 3 ajaran Wahabi dengan tauhid terbahagi 4 dalam kitab Durun Nafis tu begini. Wahabi berkata tauhid tu 3. Dan antara 3 tu berlainan antara satu dengan yang lain. Yang tu jadi syirik. Dia kata berlainan antara satu dengan yang lain. Yang tu jadi syirik. Macam mana berlainan dia? Berlainan dia gini. Siapa kata Allah itu Tuhan yang menjadikan alam dan yang mentadbir dan yang memberi rezeki, maka ada padanya tauhid rububiyah walaupun dia menyembah berhala. Siapa kata Allah lah yang menjadikan alam, Allah lah yang menjadikan alam ini yang mentadbir, maka dia ada tauhid rububiyah walaupun dia penyembah berhala. Itu kata orang Wahabi. Betul tak lagu tu? Tak betul lah. Di sana dia memisahkan pula. Tauhid uluhiyah ni apa dia? Tauhid uluhiyah tu ialah tauhid ibadat, dia kata. Bila kita beribadat, hendaklah menyembah Allah, jangan menyembah selain Allah. Kalau kita beribadah pergi sembah tok pekong pula, dalam masa yang sama kita kata Allah yang menjadikan alam, maka dia ada tauhid rububiyah, tak ada tauhid uluhiyah. Ini dia membezakan tu dua jenis tauhid tu. Fahaman ni boleh membawa kepada syirik. Tauhid artinya keesaan. Yang kepecah dua tu jadi dua, tak jadi tauhid, jadi tasniah. Dia bubuh pula tauhid sifat dan asma'. 3 lah. Aspek sifat dan asma' tu lain pula ada. Tak kena mengena dengan 2 tadi. Jadilah berpecah-pecah Tuhan tu, berjuzuk-juzuk. Siapa beriktikad Allah berjuzuk-juzuk, syirik. Allah ni tidak ada juzuk. Bukan macam manusia, ada kepala, ada kaki, ada tangan, ada perut.
Allah. Wajib kita kata tidak berjuzuk-juzuk. Habis tu dalam kitab Tauhid Ahli Sunnah ada yang kata tauhid tu 4. Tauhid zat, tauhid sifat, tauhid asma, tauhid af'al. Baik. Tauhid 4 yang dibicarakan dalam kitab itu bukan pada hakikat Allah itu 4. 4 itu atas bicara ilmu bagi memudahkan faham, kerana tidak dapat menyebut sekaligus untuk memahami dan mengenali Allah. Maka diletakkanlah 1, 2, 3, 4 zat, sifat, asma, af'al. Hakikatnya satu jua. Hakikatnya satu jua. Kalau kata tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, sama dah tu. Rububiyah itu uluhiyah, uluhiyah itulah rububiyah. Tak dinamakan Tuhan kalau dia tak mentadbir, tak dinamakan pentadbir kalau dia bukan Tuhan. Serupalah. Jangan dibeza-bezakan. Beza-bezakan boleh membawa kepada syirik. Inilah tauhid ala wahabi yang sesat. Dia tulis sama, dia faham kod lain. Dia tulis sama, dia faham kod lain. Jadi ada tak istilah rububiyah dan uluhiyah dalam ahli sunnah wal jamaah? Ada. Tapi tak sama dengan apa yang dipaham oleh Wahabi. Wahabi dia membezakan, ahli sunnah tidak membezakan. Beza pada bahasa, tak beza pada hakikat. Gitu. Wahabi beza pada bahasa dan beza pada hakikat. Itulah jadi syirik. Orang yang banyak tekuk lagu tu. Sebab tu ada orang kata Wahabi terkeluar daripada Islam. Tapi Tok Guru saya kata, janganlah kamu kata Wahabi itu kafir. Kata saja sesat. Sesat ni tak mestinya kafir. Kadang-kadang hanya berdosa. Jadi slow sikit lah. Kan? Tapi yang tekok dia begitulah. Saya pernah baca buku-buku Wahabi ni, antaranya satu kitab tafsir. Dia kata apa? Allah Ta'ala itu maha besar. Allahu Akbar. Maka dikatakan maha besar Allah Ta'ala itu ialah zat Allah sebesar arash. Jadi dia menjisimkan Allah. Wahabi ni menjisimkan Allah dalam sebuah kitab tafsir. Tafsir karangan orang Wahabi. Sesat lagi, menyesatkan. Baik ya, habis. Ini soalan. Dia tanya, waktu tasyahud awal dan akhir, sunat ke mata kita pandang jari telunjuk atau pandang tempat sujud dari awal takbir hingga salam? Mohon penjelasan. Baik, dia tanya, waktu tasyahud awal dan tasyahud akhir, sunat ke mata kita pandang jari telunjuk atau pandang tempat sujud? Baik, bila kita solat sampai pada tahiyat awal, masa kita sebut asyhadu an la ilaha illallah, sunat kita angkat dan sunat kita pandang. Sunat kita angkat dan sunat kita pandang. Pandang dengan mata, bukan kena paling. Tak payah paling, pandang dengan mata aja, jeling je. Asyhadu an la ilaha illallah. Pada kita angkat tu kita pandang, sunat. Angkat tu pun sunat, pandang tu pun sunat. Apa hikmah dia kita angkat? Mentauhidkan keesaan Allah. Mengakui akan keesaan Allah, akan ketuhanan Allah. Angkat. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Angkat walaupun ni. Jadi yang bawah ni angkat apa? Mengakui akan kerasulan Nabi. Apa yang dibawa adalah benar berlaku. Ini makna la ilaha illallah. Apa maksud la? Asyhadu, aku mengaku, alla ilaha, bahawa tidak ada Tuhan. Yang ini tidaklah Tuhan itu bersifat kekurangan.
illallah. Malaikat Allah, ini malaikat Allah bersifat kesempurnaan. Banyak kali dah sebut, periksa tak lulus ke? Buat ujian tak ingat-ingat. Asyhadu, aku mengaku, alla ilaha, bahawa tidak ada Tuhan, yakni tidaklah Allah itu bersifat kekurangan. Itu maksud dia. Illallah, malaikat Allah, ini malaikat Allah itu bersifat dengan sifat kesempurnaan. Tak mau tulis dia tu, belagak pandai. Geram tu. Tulis ni. Besok tanya dah tak di. Bagi soalan, apa makna la ilaha illallah? Tidak ada Tuhan selain Allah. Itu terjemahan dia. Ana mafhum dia apa? Mafhum dia. Kehendak mana kata tidak ada Tuhan selain Allah tu apa? Tulis la ilaha illallah. Asyhadu maknanya aku mengaku. Asyhadu tu aku mengaku. Alla ilaha, alla ilaha, bahawa tidak ada Tuhan. Maknanya apa? Tidaklah Allah itu bersifat kekurangan. Itu maksudnya. Bukan menafikan Tuhan, tak ada. Tapi menafikan Tuhan tu bersifat kekurangan. Kita tolak bahawa Tuhan tak bersifat kekurangan. Allah ilaha, tidak ada Tuhan, jadi tidaklah Tuhan itu bersifat kekurangan. Itu maksud dia tu. Illa Allah, melainkan Allah, yakni melainkan Allah itu bersifat dengan segala sifat kesempurnaan. Itu maksud dia. Baru dapat 20%. Ini dapat 5%. Terjemah buat apa? Wa asyhadu, dan aku mengaku, anna, bahawasanya Muhammadar Rasulullah, Nabi Muhammad pesuruh Allah, dengan pengertian apa yang Nabi bawa itu benar belaka. Aku mengaku Nabi Muhammad itu pesuruh Allah, apa yang dia bawanya benar belaka. Itu makna dia. Esok tanya tak dapat pula. Orang mengaji hang tidur. Malam tidur, siang tidur, jadi ular sawah. Makan tidur, ngapai dah, ngaji dah. Ular sawah namanya. Ular sawah duduk dekat payah, tapi ular sawah duduk dalam surau. Itu tanda akhir zaman. Akhir zaman nak kiamat ni, babi masuk dalam surau. Babi. Orang kata ustaz jangan sebut babi dalam surau, tak boleh. Dia sebut apa? Pork. Orang sebut pork tak apa, kaum putih tak apa, kaum Melayu tak boleh. Cukup lah babi ke pork ke kain zim, benda satu yang sebut apa. Betul tak? Nampak babi masuk dalam masjid, nyamuk. Biarlah nyamuk. Nyamuk tu. Nak sebut babi tak boleh. Biarlah nyamuk. Hukum apa saya pun tak tahu lah orang hari ni. Warak sangat konon-konon ni. Tu bukan warak tok-tok nama dia. Ngada dekat warak tak sebut babi dalam surau dah. Nak sebut apa? Dalam kitab sebut tu. Dan haram makan barbecue, tambah sikit. Babi tak boleh. Aku bukan maki orang, bukan mencarut ni, sebut benda tu tak boleh makan. Ada warak sangat dulu. Dalam kitab sebut macam-macam. Farjun, sampai bab haid. Sebutlah bab itu. Farjun lah, zakarun lah dia sebut. Tapi sebutnya buat apa? Awang lekor. Inilah masalahnya, warak tak kena gaya, susah tu. Mencarut ialah tak boleh, tapi sebut sebab nak sampaikan ilmu bagi orang faham, itu haruslah jadinya. Susah pun nak faham ke orang. Bukan apa dia sengaja, bukan dia tak faham, dia sengaja tunjuk warak sangat. Kalau tak payah sebutlah benda kotak nak suruh masjid. Mencarut ialah tak boleh, tapi nak menyampaikan pengetahuan. Kat mana nak basuh punggung tak kala kita berak? Membawa ustaz sebut punggung berak-berak dalam surau, kurang ajar ustaz ni. Amboi, berak no. Ni nak ajar hampa ni, nak buat ni cara-cara nak basuh punggung. Bila kita berak jangan basuh lagu tu ya, tak sah. Kena buka
Buka sikit, masuk satu jari sepanjang itu. Masuk kosong. Taik bila tu biar masuk kurun. Oh, dia tu ustaz ni mencarut. Mencarut tu. Tu orang kata saya mencarut dengan surau. Kita ada cara nak basuh punggung, takut sembahyang tak sah. Dia kata kita mencarut. Ni bukan warak. Ni mana? Warketok. Tu pelik betul. Ngaji apa lagu tu? Pelik ha? Itulah kata dunia akhir zaman. Baik. Jadi tak kala kita tasyahud, asyhadu an la ilaha, kita jangan pejam mata, makruh. Kita tengok tempat sujud. Asyhadu an la ilaha illallah. Bila angkat tu boleh tengok. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ataupun gini, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Angkat ni apa dia? Sebab mentahqiqkan hati, menguatkan hati akan pengakuan ketuhanan Allah dan kerasulan Nabi Muhammad. Pandang tu apa dia? Pandang tu bermakna tiada tempat pandang tu mana? Allahus Samad. Allah itu tempat tumpuan. Kita pandang tu, ya, hikmahnya Allahus Samad. Allah itu tempat tumpuan. Maka tumpukan mata pada Allah dan Nabi. Tumpukan mata pada ketuhanan Allah. Mana tu? Simbolik ataupun kinayah kepada Allahus Samad. Allah tempat tumpuan. Itulah tumpukan mata ke situ. Hikmahnya tu sunat. Bukan sunat je, sunat. Kata sunat je saya dia remeh-remeh, dia tak erti. Syahadu la ilaha illallah wa syahadu illallah. Faham? Jadi dalam solat ni kata ulama tasawuf ada 4 tempat kena hadir hati. Kalau tak hadir hati, solat tu jadi cedera yang boleh membawa kepada tidak ada pahala. Kata ulama tasawuf. Yang pertama, tak kala niat semasa takbiratul ihram. Itu yang pertama. Niat semasa takbiratul ihram, jangan hati itu melayang mata-mata. Jangan pemikiran itu melayang mata-mata. Ya, hilang pahala solat. Kata setengah ulama, tiada solat padanya bila hati itu melayang betul. Yang kedua, tak kala kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah dan hanya kepada Engkau ya Allah kami mohon pertolongan. Mulut baca iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah. Hati ingat cendol. Maka cendol itulah jadi Engkau tu. Hanya kepada Engkau cendol aku beribadah. Hanya kepada Engkau cendol aku mohon pertolongan. Hello. Maka masa baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ingat hati, hanya hadir hati, hanya kepada Engkau ya Allah aku beribadah. Hanya kepada Engkau ya Allah aku mohon pertolongan. Ataupun sekurang-kurangnya hadir, Engkau jualah Tuhan tempat pergantunganku dan tempat pergantungan sekalian alam. Itu masa baca iyyaka na'budu. Yang ketiga, tak kala tasyahud awal, tak kala tasyahud, baca tasyahud, ya, asyhadu an la ilaha illallah. Dan tak kala baca wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jangan lalai hati daripada hadirkan mafhumnya semasa sampai pada tempat-tempat itu. Ya. Yang pertama, niat dalam takbiratul ihram. Yang kedua, tak kala iyyaka na'budu. Ya. Yang ketiga, ketika asyhadu an la ilaha illallah. Dan yang keempat, ketika wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jangan lalai hati. Itu kata ulama tasawuf. Baik, habis.
Jadi dia kata tengok ke mata tu dari awal. Baik, lepas pada tu, lepas dah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baik, lepas kita baca wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kata setengah ulama, pandanglah sampai memberi salam. Ya, kata setengah ulama, pandang kembali ke tempat sujud. Maka kita boleh pilih nak tengok mana. Dua-dua ada kata ulama. Macam orang solat depan Kaabah. Kita solat di rumah, di surau, di Malaysia ni, tak nampak Kaabah. Maka bila kita solat, kita tengok tempat sujud. Melainkan pada rokok. Pada rokok tu ada khilaf. Pada rokok kita nak tengok mana? Tempat sujud ke? Ataupun kata setengah pendapat kepada jari kaki. Setengah ulama kata tengok pada jari kaki. Setengah ulama kata tengok pada tempat sujud. Itu khilaf. Benda puruk-puruk untuk sedap gaduh. Benda-benda puruk-puruk. Nak pula yang puruk-puruk yang sunat. Bukan yang wajib pun. Bukan yang cabang-cabang. Cuma yang puruk yang sunat-sunat. Jadi kita tengok, nak tengok kaki pun tak apa, nak tengok tempat sujud pun tak apa. Pasal ada ulama kata begitu. Jadi kalau solat depan Kaabah, nak tengok Kaabah ke tengok tempat sujud? Di situ pun ada khilaf. Setengah ulama kata tengoklah tempat sujud walau di depan Kaabah sekalipun. Tapi setengah ulama kata kalau dah berdiri depan Kaabah, tengoklah Kaabah itu sebagai kiblat mata. Dalam solat ni ada 4 kiblat. Dalam solat ni ada 4 kiblat. Yang pertama namanya kiblat mata, iaitulah tengok tempat sujud. Yang keduanya kiblat dada, iaitulah menghadapkan dada ke arah kiblat di Mekah. Yang ketiganya kiblat hati, iaitu menghadirkan ke dalam hati segala gerak solat kita digerakkan oleh Allah. Menghadirkan ke dalam hati, rasakan segala gerak kita digerakkan oleh Allah. Iaitu kena paksa. Kena paksa dapat bacaan. Bacaan kita tu bukan kita baca hakikatnya. Allah yang menggerakkan lidah kita. Kita menukar rukun, Allah yang menggerakkan diri kita, bukan gerak sendiri. Itu kata kiblat hati. Memandang perbuatan Allah. Tauhidul af'al. Memandang perbuatan Allah ataupun tauhidul af'al. Dan yang keempatnya kiblat roh. Apa dia kiblat roh? Iaitu beribadah kepada Allah dalam keadaan mengenal Allah. Kiblat roh iaitu beribadah kepada Allah dalam keadaan mengenal Allah. Itulah kiblat dalam solat. Hempuklah sikit kepala kawan tu. Dia dah tidur. Sialah kat kawan. Saya tanya tak dapat. Tidur siang malam. Tidur je. Yang buat batu tu. Mana abang tadi. Nanti suka ke batu hak besar-besar tu. Tak tahu ni. Senang nak balik hak tidur. Kena kepala dia jaga. Tak mahu hak besar tu. Tidur lagi. Aduh, kuat semua tidur. Tahu. Faham tak? Itulah kiblat dalam solat. Kiblat mata, kiblat dada, kiblat hati, kiblat roh. Kiblatul ain. Kiblat dan kiblat mata. Kiblat mata tengok apa mana? Tengok tempat sujud. Sebab tu tempat sujud jangan ada gambar-gambar. Walaupun gambar Kaabah makruh, taklah haram, makruh. Ada orang kata tak boleh pijak atas sejadah yang ada Kaabah.
Pasal apa? Tak hormat dia. Hukumnya haram, dia kata. Itu bukanlah haram. Itu atas dasar inisiatif diri dia. Inisiatif diri dia terhadap gambar Kaabah dia nak hormat, tu tak apa, biar dia lah. Pada dasarnya hukum dia tu harus, taklah salah. Pijak gambar bukan pijak menghina. Tapi apa pula hukumnya kita solat di atas sejadah yang ada gambar-gambar? Hukumnya makruh. Ada dalilnya. Dia baca ada hadisnya, inzi'ihi, kata Nabi, fa innahu yuzakirni dunya. Tanggalkan gambar yang berwarna-warna itu, yang bergambar-gambar bercorak itu, kata Nabi. Sesungguhnya ia mengingatkan aku kepada dunia. Atau dalil kata sejadah warna-warna ini jangan pakai untuk dibuat solat. Sebab nanti kita tengok tempat sujud, nampak buah nyok. Lepas tu tepi pula ada gambar ikan nyok-nyok. Buat santan sedap ni, kari kepala ikan nyok-nyok. Dah tak ingat dah apa yang kita buat. Tu sembahyang tadi 3 ke 4? 3 ke 4? 5 lah bah. Dia ingat tu nyok dengan nyok-nyok. Itulah gambar. Jangan sembahyang solat di atas sejadah yang ada gambar-gambar. Buka dalam kitab Sunan Tirmizi, Abu Isa Tirmizi, dia kata makruh. Tapi kita duk buat dah sampai hari ni. Mana nak mari kelazatan solat. Dan tempat sujud tu jangan ditebalkan. Makruh juga. Dah tengok kapek lawa dah, dia bubuh lagi sejadah kat depan. Dia buat apa? Ni bukan ada PKP lah. Dulu adalah PKP, pekuk. PKP apa dia bunyi? Pekuk. Kena pekuk dari. Takut kena kawit atas lantai. Bukan? Kan dah tak ada PKP dah, tak payah nak buat lapik-lapik sejadah. Ada hadis kata, ada sahabat pakai selendang bila nak solat, dah hampanya. Tu dulu solat masjid tak ada simen, atas tanah. Takut lekat dahi. Sekarang ni dah ada kapek, lawa pun kapek. Setengah-setengah masjid kapek tu dia, tinggi tu bulu. Bila kita sujud, tenggelam masuk hidung. Bulu punya tebal. Dah sedap dah, nak lapik-lapik lagi. Jadi kaedah dia gini. Bertambah tebal tempat sujud, bertambah tebal hijab dengan Allah. Itu kata ulama sufi. Bertambah tebal tempat sujud, bertambah tebal hijab dengan Allah. Sebab tu dalam fiqh dia kata sunat dinipiskan tempat sujud, jangan tebalkan makruh. Ini cuba tengok sejadah Pak Imam, jebuh tilam dan dok pilu. Itu kalau lama sikit sujud pakai lena. Pakai lena. Sedap tidur. Sebab tak buat tilam 7 inci. Tidak confirm tidur situ. Tu dua. Satu, jangan ada sejadah warna-warni. Satu, jangan tebalkan tempat sujud. Inilah yang selalu kita jumpa dalam masjid dan surau. Itu jadi hijab kita dengan Allah, dinding kita daripada mengenal Allah. Baik, benda tu walaupun makruh tidak haram, makruh tidak haram, sah solat bukan tak sah. Tapi bila dah makruh, dahlah banyak benda yang kita buat benda makruh. Tambah lagi dengan makruh tu, bertambah-tambahlah banyak hijab kita dengan Allah. Maka yang boleh tinggal tu tinggallah. Senangnya gitulah. Tak boleh tinggal tu tak payahlah. Apa dia makan sehari 3 kali, 4 kali, tak boleh lah ustaz. Saya ni kata makan mak ketal lutut. Lalu ustaz tu kata apa? Kita serupalah. Aku 6 kali, 4 kali. Aku lagi banyak. Saya 40 kali sehari makan. Yang tu tak lihat tinggal dah. Kena makan.
Tapi dah tak boleh tinggal, janganlah tak tinggal semuanya. Yang boleh tinggal tu tinggal. Kalau tak boleh nak buat pula amalan sunat, janganlah tak buat semuanya. Yang boleh buat tu buatlah. Gitu kaedah dia. Ini dia alang-alang celup perkasam, biar sampai ke penggalengan umboi. Alang-alang dah makruh banyak, tampillah semua, jaga. Meremeh-remehkan benda makruh, terlama-lama dia akan terlajak buat yang haram. Itu jaga. Kita buat di situ dulu. Kemudian katanya, dan diketahui akan bahwasanya Allah yang membaharukan ini alam ila akhirih, wallahu a'lam. Wala ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana warhamna wa antal ghafurur rahim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara wa limashayikhina وللمسلمين أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نور قلوبنا بنور معرفتك يا فتاح يا رزاق. افتح لنا فتحا قريبا كما فتحته على أنبيائك وأوليائك وعبادك الصالحين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم.